Okey, tolong jawab semua soalan. Sayang kalau tak jawab. Sebab senang je. Kalau teori kamu tak baca tak dapatlah jawab. Tapi untuk yang paper 1 ni, yes, teori. Tapi dia melibatkan lebih kepada kemahiran proses sains kamu. So, jawapan ada dalam soalan. Jom kita cari jawapan dalam soalan sekarang. Nombor 1, Raja 1 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk kaji kesan kepekatan penicillin terhadap pertumbuhan bakteria. Pelajar, saya terus dapat pemboleh ubah manipulasi kat sini. Teacher cakap apa minggu lepas? Kalau nak jawab soalan section A, benda pertama kena cari jantung soalan. Jantung soalan apa? Pemboleh ubah. Okay. Dah nampak dah pemboleh ubah kat sini. Kesan kepekatan penicillin ni pemboleh ubah manipulasi terhadap pertumbuhan bakteria akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kamu nampak kat sini N dan M ni menghasilkan N dengan M ni apa? Antibiotik ya. Antibiotik dengan kepekatan berbeza. Penicillin ni antibiotik lah. Penicillin. Kalau N, dia menghasilkan luas kawasan jernih yang lebih besar daripada M. Jom tengok bawah apa. Dua cakra M dan M kepekatan berbeza di atas permukaan nutrien. Piring Petri diletakkan dalam inkubator pada suhu 37 darjah Celsius, yakni suhu optimum, dan selepas 48 jam, kawasan jernih terbentuk di sekeliling setiap cakra. Kenapa ada kawasan jernih? Sebab antibiotik tu bunuh bakteria. Diameter setiap kawasan jernih diukur dan direkodkan. Kat sini. Cakra yang ni PM, kita punya pemboleh ubah jenis kepekatan penicillin, dan diameter kita punya kawasan jernih adalah PB. M, diameter kawasan jernih dia adalah kecil, N besar ya pelajar. Okay, jom tengok soalan yang 1. A, berdasarkan keputusan dalam jadual 3, ni jadual 3, diagram 3, cakra yang manakah mempunyai kepekatan penicillin yang tinggi? Cakra yang mana? Mana yang hasilkan lebih banyak kawasan jernih, lebih besar kawasan jernih, maka penicillin dia lebih tinggi. Jadi N lah kamu tulislah cakra N. Janganlah tulis cakra je N. Tiba-tiba tulis N apa kat situ tu? Tak lengkaplah jawapan kamu. Okey. Hipotesis. Hipotesis adalah hubungan antara MV dan RV. Nyatakan saja bila kita pakai kepekatan antibiotik tinggi, maka luas kawasan jernih akan lebih besar. Ataupun bila kita guna kepekatan antibiotik rendah, kepekatan penicillin rendah, maka luas kawasan jernih adalah lebih kecil. Tulis salah satu je sebab satu markah je di sini. Okey pelajar. Inference. Kata kunci inference. Sebab kenapa kamu kata macam tu? Kenapa kamu kata hipotesis kamu begitu? Lebih banyak bakteria dimusnahkan di cakra antibiotik berkepekatan tinggi. Lagi tinggi antibiotik, lagi banyak matilah bakteria tu. Sekiranya penicillin digantikan dengan streptomycin. Streptomycin adalah jenis antibiotik yang lain. Tolong ingat, penicillin, streptomycin adalah antibiotik, ubat antibiotik. Adakah kawasan jernih akan terbentuk? Bila dah antibiotik, mestilah ada kawasan jernih. Satu markah di sini untuk nyatakan kawasan jernih itu terbentuk ataupun tidak. Satu markah, lagi satu markah kat mana? Soalan seterusnya. Jelaskan. Explain. Lagi satu markah di sini. Dua markah. Jadi, bila kamu nyatakan saja kawasan jernih akan terbentuk, kamu akan dapat satu markah. Dan kamu tak nyatakan lagi, satu markah je lah dapat. Kerana streptomycin adalah sejenis antibiotik. Satu markah lagi. Antibiotik bahan yang menyebabkan kawasan jernih terbentuk. Okey. Ataupun kalau kamu jawab yang ni pun satu markah. Jadi markah maksimum adalah 2 ya pelajar. Senang kan nak jawab kertas satu ni. Yang ni soalan trial daripada Perak. Raja 1 tunjukkan satu eksperimen. Baca kat sini untuk kaji kesan suhu. Kesan suhu ni jadi kamu punya pemboleh ubah manipulasi PM dan pertumbuhan bakteria PB. Sekarang suhu 5 degree Celsius, suhu rendah sangat bakteria tak boleh hidup. 37 optimum kan? Dan 70 tinggi sangat bakteria matilah.
Selepas 2 hari, keadaan bubur nutrien dalam setiap tabung uji diperhatikan. Keputusan direkodkan. Keadaan bubur nutrien ni pun boleh ubah bergerak balas. Suhu pun boleh ubah manipulasi. Jom kamu tengok 5 darjah Celsius. Kamu akan dapat sikit je keruh. Maksudnya tak banyaklah aktiviti bakteria dalam tu. Untuk suhu optimum. Wah, keruh ni paling keruh. Dia tulis. Jadi, banyaklah aktiviti bakteria. Manakala untuk suhu yang tinggi, sedikit keruh. Keruh dia sikit je. Tak banyak juga aktiviti bakteria. Sebab kita tahu suhu optimum untuk bakteria hidup, pertumbuhan bakteria adalah 37 degree Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Tolong ingat. Okey, soalan dia tanya lagi. Apakah pemerhatian yang dibuat berdasarkan jadual 3 di atas? Berdasarkan jadual, dia suruh kamu bagi satu pemerhatian. Satu markah, dia tak cakap satu. Tapi bila satu markah, bagi satu je lah. Takkanlah kamu nak bagi 3 kan? Pilih salah satu. Keadaan bubur nutrien L adalah paling keruh. L yang paling keruh kan? Berbanding keadaan bubur nutrien dalam tabung uji K dan tabung uji M. Satu markah di situ. Ataupun kamu boleh je buat keadaan bubur nutrien di tabung uji K adalah sedikit keruh berbanding tabung uji L. Boleh je buat macam tu. Nyatakan inferen. Inference ni, ingat inferen, ingat sebab. Yang dibuat berdasarkan soalan 3A. 3A ada kaitan dengan 3A. Kalau 3A kamu salah, kalau A salah, maka B kamu salah ya. Tak ada markah. Pertumbuhan bakteria paling tinggi pada suhu optimum. Tulislah suhu optimum apa? 37 hingga 40 darjah Celsius. Sekarang, nyatakan hipotesis hubungan antara MV dan RV. Nyatakan saja bakteria memerlukan suhu optimum 37 darjah Celsius untuk pertumbuhan yang paling pesat, pertumbuhan yang paling aktif. Selesai dah. Ada lagi soalan. Dia berdasarkan aktiviti. Nyatakan definisi secara operasi. Soalan definisi secara operasi. Bagi bakteria, tadi teacher cakap kalau nak jawab soalan definisi secara operasi ni, cari dia punya term. Term tambahkan dengan kita punya pemboleh ubah bergerak balas. Jadi term dia tanya pasal bakteria. Bakteria tu term. Pemboleh ubah bergerak balas adalah bahan yang menyebabkan bubur nutrien menjadi keruh. Bubur nutrien tu keruh kan? Jadi kamu hanya nyatakan term kamu yang dibagi bakteria adalah sejenis bahan yang menyebabkan kekeruhan bubur nutrien pada suhu berapa? 37 darjah Celsius. Macam tu je. Dan soalan E adalah soalan aplikasi. Dia bagi kamu buah-buahan. Ada buah-buahan. Pilih kaedah yang paling sesuai untuk menyimpan makanan tersebut. Bakteria dia tak aktif dalam suhu yang rendah. Suhu rendah atau peti sejuk lah. Kita ada freezer. Freezer yang A ni. B peti sejuk. Chiller. C plastik container. Yang ni confirm lah salah. Nanti kalau simpan dekat sini cepat je dia teroksidasi. Cepat je ada bakteria. Jadi antara A dengan B. Mana yang paling sesuai? Freezer ke chiller? Freezer ni bila kita sejukkan buah ni dia akan jadi keras. Jadi dia punya zat-zat semua habis, hilang. Jadi yang paling sesuai adalah B, chiller.